Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap awak semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kata adjektif. Kata adjektif. Alah cikgu, saya dah tahu dah kata adjektif. Tiap-tiap tahun belajar. Memanglah tiap-tiap tahun belajar. Tapi kadang-kadang tiap-tiap tahun juga awak terbabas. Betul tak? Okey. Baik, mari kita tengok apa yang kita nak belajar tentang hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kata adjektif. Jadi, saya nak kita ulang semula apa itu kata adjektif. Okey, kata adjektif juga dikenali dengan nama kata sifat. Itu selalu kita tahu. Kalau kata adjektif je, kata sifat. Iaitu kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Baik, terdapat 9 jenis kata adjektif. Tahu ke tidak? Ada 9 jenis kata adjektif. Jadi mari kita tengok apa ke-9 kata adjektif tu. Okey, kita ada dekat sini iaitu sifat, jarak, ukuran, bentuk, warna, waktu, panca indah, perasaan dan juga cara. Ini adalah 9 kategori ataupun jenis kata adjektif. Jadi mari kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama mari kita tengok sifat ataupun sifatan. Okey, apa itu? Kata yang menerangkan watak. Perwatakan orang tu macam mana? Baiknya saya, cerdiknya awak, aktif, berani, sihat, bersih, lemah. Macam mana watak orang tu? Karakter dia macam mana? Itu adalah salah satu kata adjektif. Okey, mari kita tengok contoh ayat. Yang pertama, Rani memiliki suara yang sangat merdu. Maksudnya suara Rani ni sedap didengarlah macam penyanyi-penyanyi yang ada dekat dunia ni, ya. Okey, kemudian Chong seorang yang sangat aktif. Dia sering mewakili sekolahnya dalam bidang sukan. Aktif dalam ayat ini kita nak tunjuknya, kita nak cakap tentang Chong, maknanya dia adalah seorang atlet. Bila kita cakap aktif tu maksudnya dia sentiasa cergas, sihat kan. Badan dia berketak-ketak macam orang sukan, ya. Okey, baik, itu salah satu kata adjektif. Baik, kita tengok yang lain. Okey, yang kedua kita nak tengok jarak pula. Okey, apa itu jarak? Okey, yang menerangkan konsep ruang, iaitu contohnya macam jauh, dekat, hampir, nyaris. Hampir dengan dekat ni maksud dia lebih kurang sama. Nyaris pun sama juga. Okey, nyaris tu pun nak dekat, maksudnya nyaris-nyaris, dekat. Okey, mari kita tengok contoh ayat. Okey, yang pertama, Alif nyaris diculik oleh seorang lelaki semasa pulang dari kedai. Maksudnya di sini Alif ni dah kena tangkap ke belum dengan penculik? Belum lagi. Dia hampir-hampir ditangkap. Okey. Baik, contoh yang seterusnya. Kedudukan tempat kejadian dengan rumah saya sangat dekat. Ya. Okey, kita tengok yang lain. Ukuran. Okey, macam mana ukuran ni? Menerangkan rupa ataupun bentuk. Bulat, lebar, bujur, lonjong, bengkok, lurus, bundar. Okey, ini adalah contoh-contoh untuk ukuran. Okey, mari kita tengok contoh ayatnya. Mata bayi itu sangat besar dan bulat. Kalau tengok mata baby mata baby baru lahir kan, bulat, besar, bercahaya, cantik je. Okey. Okey, seterusnya ada sebuah meja bulat di tengah dewan. Itu contoh dia. Ada lagi tak contoh ayat? Tak ada. Okey, mari kita pergi ke tadi ukuran. Okey, bentuk. Okey, bentuk kita dah pergi tadi. Maaf. Kita pergi ke warna. Okey, warna menerangkan konsep warna. Warna macam biasalah, baju biru, merah, hitam, kelabu, merah jambu. Okey, warna Okey, contoh ayatnya. Buku nota berwarna hitam itu milik Haris. Contoh yang kedua, polis mengejar kereta berwarna merah jambu itu kerana melanggar lampu isyarat. Ya, okey. Kita tengok pula waktu. Okey, iaitu menerangkan konsep masa. Seperti baharu, lama, silam, pagi, lampau, awal dan juga lambat. Contohlah, ini ada sebahagian contoh yang menerangkan tentang
Okey, contoh ayatnya macam mana? Aisyah selalu datang awal ke sekolah walaupun rumahnya jauh. Dekat sini, dekat ayat ni ada dua kata adjektif kan? Satu awal, satu lagi jauh. Jauh ni dalam kategori mana? Ukuran. Okey, tengok pula contoh yang kedua. Bangunan lama itu dimiliki oleh seorang kenamaan, iaitu orang besar. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Waktu dah siap, settle. Sekarang kita pergi pula bahagian panca indera. Panca indera ni apa? Yang menerangkan konsep sentuh, dengar, pandang, bau dan rasa. Panca indera kita lah. Dia rasa. Okey. Contohnya manis, sedap, lazat, masam, pahit, lemak, masin, apa lagi? Enak. Lagi kelat. Itu contoh-contoh kita ni. Tengik. Tengik tu apa? Bau busuk kan? Tengik. Okey. Baik, lagi. Okey, ni. Contoh ayat. Walaupun rasanya pahit, namun ibu sangat suka makan petai. Petai, dia tak ada rasa sebenarnya. Pahit. Dia pahit. Tapi sangat berkhasiat. Tapi satu je petai. Bila makan apa? Mulut berbau. Okey. Baik, kita tengok pula. Kedua. Buah melon yang dijual oleh Faris rasanya sangat manis. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, kategori yang seterusnya iaitu perasaan. Okey, perasaan menerangkan tentang perasaan, tahulah apa yang kita rasa kat dalam ni. Suka, benci, rindu, gembira, kasih, sayang, was-was. Was-was ni apa? Sama masuk dengan ragu-ragu. Okey, ragu-ragu tu maksudnya awak yakin ke tak yakin? Itulah maksudnya. Okey, awak macam percaya tak percaya. Tu contohlah maksudnya was-was ataupun ragu-ragu. Okey, tengok contoh ayat pula. Devi merasa was-was dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Maksudnya Devi ni, dia percaya ke tidak lelaki tu? Tak percaya, dia rasa was-was. Lelaki ni baik ke jahat? Was-was Okey. Contoh yang kedua. Li Ying berasa sangat sedih apabila Melin merosakkan anak patung pemberian mendiang nenek mereka. Okey. Itulah contoh ayat. Baik, kita tengok pula yang terakhir, iaitu cara. Cara ni macam mana? Kelakuan ataupun ragam. Deras, lambat, lincah, gopoh, laju, ligat. Cara, okey? Ataupun ragam seseorang ataupun sesuatu benda. Okey, mari kita tengok contoh ayatnya. Okey, aliran air sungai menjadi deras kerana hujan sejak pagi tadi. Deras tu maksudnya apa? Air turun laju. Kalau kita masuk dalam air tu, tak tahulah kita hanyut ke mana kan. Okey, baik. Tengok pula yang kedua. Lelaki itu makan dengan gopoh kerana sudah 2 hari dia tidak makan. Okey, makan dengan gopoh ni macam mana? Dia makan tu tak berhenti. Maksudnya bukanlah makan tak berhenti. Makan tu bukan makan tertib macam kita kan. Dia ambil ni, masuk mulut. Dalam mulut tak habis kunyah lagi, dia ambil lagi. Makan. Depan ni ada ayam, ambil lagi. Sempurna lah mulut dia. Lepas tu keluar. Bersepah. Itu adalah contoh gopoh. Ya. Okey. Ini adalah jenis-jenis kata adjektif. Ya. Okey. Awak tak perlu ingat semua pun tak apa. Jangan risau. Okey, sebab apa? Sebab awak akan tahu itu adalah kata adjektif. Sebab kita kena pegang satu. Kata adjektif adalah kata sifat. Okey, mari kita pergi ke seterusnya. Sekarang kita akan pergi ke contoh ayat. Okey, ini sebenarnya ada dalam buku teks awak. Okey, tapi saya nak buatkan sebagai contoh. Okey, mari kita tengok petua. Apa saya tak nampak pula. Petua memilih durian. Okey, petua memilih durian. Durian baru je. Musim durian baru saja berakhir. Okey. Baik, kita tengok satu-satu. Baik, Zara dan keluarganya pergi ke pasar tani. Zara dan keluarganya ingin membeli durian. Mereka teringin makan durian. Zara berjalan laju menuju ke gerai jualan durian. Dia amat mahir akan selok-belok tempat itu kerana datang ke situ. Jadi selalu atau cepat. Kerana cepat datang ke situ, betul ke tidak? Okey, tidak. Jawapannya adalah kerana selalu. Okey, selalu datang ke
situ. Okey, tengok yang seterusnya. Puan Zurah tersenyum melihat gelagat anaknya itu. Mereka sangat apa? Risau ke seronok boleh tengok durian? Seronok lah, mestilah seronok. Orang yang tak suka berdurian je rasa risau. Okey, jadi jawapan dia seronok. Mana pula pen saya tak nampak? Mana dia? Oh, bawah tu pula. Okey, sini seronok. Okey, seronok apabila membeli durian. Okey, Zara cuba goncangkan durian itu. Jika ada getaran, maknanya isinya telah masak, jelas Encik Hasif. Zara mencium-cium pangkal tangkai durian. Dia berasa apa? Dicium-cium. Dia berasa ragu atau malu? Ragulah. Was-was tadi dia macam confused. Dia akan keliru. Buah ni dah masak ke tak? Jadi dia rasa ragu. Okey, kemudian dia memberikan buah itu kepada Encik Hasif. Dia tak pasti bahawa buah tu dah masak ke belum. Jadi sebab tu dia bagi kepada ayah dia. Okey, iaitu ayahnya siapa? Encik Hasif. Okey, sambung. Buah ini harum baunya Zara. Isinya pasti telah masak, kata Encik Hasif dengan yakin. Cikgu kenapa bukan pilu? Pilu tu untuk sedih. Okey, rasa sedih. Okey, kemudian yang tengah seterusnya. Abang, 5 pangsa pada buah durian ini sangat jelas kelihatan. Okey, saya ambil ya, ujur Puan Zurah. Okey, maksudnya Puan Zurah ni bercakap dengan siapa? Dia bercakap dengan Encik Hasif. Encik Hasif tu bukan abang dia ya, tu adalah suami dia. Okey, Encik Hasif mengangguk tanda setuju dengan isterinya. Beliau memberikan semua durian yang telah dipilih kepada peniaga tersebut. Peniaga itu mengopek kulit durian dengan cermat. Okey, dengan cermatnya menggunakan parang. Zara, apa? Sedih ke tengok durian? Mestilah seronok. Okey, Zara puas hati melihat isi durian itu. Mereka sekeluarga amat gembira kerana dapat menikmati raja buah itu. Ini adalah apa? Kata aktiviti latihan kita. Okey, sekarang ini adalah latihan. So tak payah salin ya. Tak payah salin. Okey, apa yang saya nak awak buat adalah ni. Okey, di muka surat berapa ya? Okey, awak buka muka surat 142. Okey, ini boleh dapat dalam muka surat 142. Okey, buka muka surat 142, awak salin. Okey, saya nak awak tak perlu salin dia punya jawapan dalam kotak warna pink ni, merah jambu ni, tak payah salin. Apa yang saya nak awak salin hanya ayat daripada nombor 1 sampai nombor 9. Tuliskan, kemudian isikan dengan jawapan yang betul berdasarkan dalam kotak ni tadi saja. Okey, ini contohnya. Okey, awak tengok ada kat atas ni. Saya biasa tulis hari, tarikh, tajuknya. Okey, kemudian tulislah nombor 1. Nombor 1 dah dibagi kepada awak, salin juga. Okey, kemudian lepas siap nombor 1, barulah buat nombor 2. Okey, dan jawapan ni mesti digaris. Okey, mesti garis. Bukan garis dengan pen merah. Okey, garis dengan pensel. Mesti guna pembaris. Ya. Okey, boleh. Jadi, buku ni nak buat dalam, latihan ni kita nak buat dalam buku apa? Mestilah buku Tata Bahasa. Okey, jadi senang kan? Senang je aktiviti hari ni. Boleh buat sekejap je. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain untuk kelas dan tajuk yang baru. Okey, Assalamualaikum dan stay safe. Bye. Selamat sejahtera.